Pada 13 Oktober 1972, pasukan rugby Uruguay yang dikenali sebagai All Christians Club menaiki pesawat untuk terbang ke Chile untuk perlawanan istimewa. Kebanyakan mereka tidak pernah meninggalkan negara ini, jadi ini sangat menarik, dan beberapa ahli keluarga datang untuk mendapatkan sokongan. Apabila mereka mula menghampiri pegunungan Andes yang memisahkan Chile dan Argentina, pesawat itu bergegar beberapa kali. Seorang penumpang menjelaskan bahawa angin hangat dari Argentina bertembung dengan udara sejuk gunung yang menghasilkan kesan sedutan yang menyebabkan sedikit gelora. Bagaimanapun, apabila pesawat itu terus bergerak, pergolakan menjadi lebih teruk dan tiba-tiba pesawat itu tenggelam beberapa batu. Juruterbang memaksa pesawat untuk terus melalui angin ribut sementara semua orang memegang erat dan melihat barang-barang mereka jatuh di koridor. Seketika mereka melihat matahari hanya untuk kapal terbang itu turun semula dan melanda gunung apabila ia terbelah dua. Salah seorang pemain terpesona dengan ekor pesawat manakala bahagian hadapan terus berjalan sehingga ia terhempas ke dalam salji, menyebabkan semua tempat duduk bertembung antara satu sama lain dan membunuh ramai orang dalam pelbagai cara yang mengerikan. Seorang demi seorang mangsa yang terselamat cuba melepaskan kejutan dan meninggalkan tempat duduk mereka untuk membantu penumpang yang terperangkap. Terdapat darah di mana-mana dan dua pelajar perubatan cuba membimbing mereka yang patah anggota badan untuk membantu mereka bertenang. Beberapa lelaki memeriksa juruterbang, tetapi dia meninggal dunia selepas hanya beberapa perkataan dan radio tidak berfungsi. Yang lain cuba menjerit meminta tolong tetapi tidak berjaya. Suhu mula menurun dengan cepat, terutamanya apabila malam tiba, jadi mangsa yang terselamat berkumpul di dalam pesawat, menggunakan mayat dan beg untuk cuba menutup sebarang lubang. Ramai daripada mereka tidak boleh berhenti panik atau menangis, jadi mereka cuba sedaya upaya untuk menghiburkan satu sama lain. Pada waktu pagi, mereka mendapati beberapa orang lagi telah mati beku. Ribut telah berlalu dan matahari kuat, jadi mereka melihat sekeliling dan tidak melihat apa-apa selain salji dan gunung berkilo-kilometer. Kumpulan itu memutuskan mereka mesti mula bekerja untuk terus hidup. Mereka mengeluarkan tempat duduk dan serpihan dari pesawat supaya ada ruang untuk semua orang tidur pada waktu malam, kemudian mereka memindahkan mangsa yang terselamat ke tempat di mana mereka boleh menerima cahaya matahari paling banyak, mengutamakan penjagaan mereka. Sebarang objek yang mereka dapati yang mungkin berguna disimpan di dalam beg pakaian untuk perlindungan, dan semua beg dan beg pakaian dicari dengan teliti untuk mendapatkan makanan. Mayat-mayat itu dialihkan dari pesawat dan disimpan berdekatan, menutupnya dengan salji untuk mengelakkannya daripada reput dengan harapan mereka boleh membawanya bersama apabila bantuan datang. Pada hari pertama mereka sudah mempunyai 11 orang mati, ditambah dengan seorang lelaki yang terbang. Sebaik sahaja mereka teratur, mereka mempunyai sedikit snake, sudah berhati-hati untuk mencatuan makanan mereka agar tahan lama. Tiba-tiba mereka mendengar pesawat terbang lalu mereka cuba menjerit dan melambaikan tangan mereka, tetapi mereka tidak ditemui. Pada malam kedua mereka bersedia untuk tidur di dalam pesawat, menggunakan pakaian dari beg sebagai selimut dan menutup lubang dengan beg pakaian. Pada hari ketiga, Nando akhirnya bangun. Dia tidak sedarkan diri sejak mereka terhempas, jadi mereka perlu menjelaskan apa yang berlaku. Tubuhnya berada dalam keadaan yang teruk, tetapi dia masih mengheretnya ke tanah untuk bersama kakaknya, yang juga tidak begitu baik. Apabila Nando bertanya tentang ibu mereka, mereka perlu memaklumkan kepadanya bahawa dia meninggal dunia, yang membuatkan dia berfikir tentang bapanya sendirian di Uruguay. Selepas itu, mereka menggunakan beberapa logam untuk mula mencairkan salji untuk air. Mereka juga membuat X besar di atas tanah dengan beg pakaian, dengan harapan mereka akan dilihat. Apabila pesawat lain terbang lewat, mereka cuba membuat matahari memantulkan cermin dan terus menjerit. Seseorang perasan sayap pesawat itu bergoyang, jadi ia mungkin petanda mereka telah dilihat. Keesokan harinya, mereka mendengar pesawat itu sekali lagi tetapi ia jauh, bermakna mereka mencari di kawasan lain dan tidak melihatnya. Kumpulan itu mula membincangkan pilihan hidup dan ingat terdapat beberapa bateri di ekor, jadi mereka harus keluar untuk mencarinya. Selepas membina beberapa cermin mata dengan cermin dan kulit dari tempat duduk, 4 orang yang terselamat mula mendaki gunung untuk mencari ekor. Sebaik sahaja mereka naik beberapa batu, mereka mendapati tapak nahas tidak dapat dilihat dari jauh kerana salji. Ini bermakna peluang pesawat penyelamat menemui mereka hampir sifar.
Pada ketika itu mereka melihat salji turun, jadi 4 lelaki itu memutuskan untuk kembali ke tempat kejadian buat masa ini. Hari mula berlalu dan selepas seminggu mereka kehabisan makanan. Tiada haiwan atau tumbuhan di kawasan itu, dan mereka mencuba lumut daripada batu tetapi rasanya benar-benar menjijikkan. Nando menyebut bahawa dia akan makan mayat jika perlu, dan tidak lama kemudian pertengkaran berlaku sama ada mereka perlu mengambil daging daripada penumpang yang mati. Sesetengah mangsa yang terselamat menyebut kencing mereka berwarna hitam dan yang lain menyebut takut akan dipenjarakan kerananya, tetapi mereka tidak mencapai persetujuan. Apabila masa terus berlalu, mereka sangat terdesak untuk mendapatkan makanan sehingga mereka mula makan apa sahaja yang mereka dapati seperti tali kasut dan rokok. Ini hanya menyebabkan kencing mereka menjadi lebih gelap. Pada hari ke-8, kakak Nando meninggal dunia, dan Koko memutuskan untuk menulis surat kepada ibu bapanya, menerangkan tragedi itu tetapi juga keindahan tempat itu. Beberapa ribut lagi melanda mereka pada hari-hari berikutnya dan mereka berjaya bertahan dengan bersembunyi di dalam pesawat. Namun pada hari ke-21, separuh daripada kumpulan itu bosan dengan keadaan itu dan membuat pengumuman, mereka memberi kebenaran kepada yang lain untuk memakan mayat mereka jika mereka mati. Kemudian mereka pergi keluar dan dengan sekeping kaca, mereka mengambil daging dari badan supaya mereka boleh makan semula. Melihat perkara ini, beberapa orang mengubah fikiran mereka dan menyertai kumpulan di luar untuk akhirnya makan juga, meninggalkan hanya 5 orang yang enggan menjadi kanibal. Keesokan harinya mereka memulakan sistem yang betul untuk menyembunyikan kebanyakan mayat semasa mereka melakukan kerja, dengan cara itu ia kurang mengerikan dan mereka yang tidak mencincang tidak perlu melihatnya. Mereka juga mula meninggalkan beberapa kepingan daging di bawah matahari untuk memanaskannya. Beberapa ketika kemudian, mereka mendapati beg pakaian baru tertimbus di dalam salji dan terkejut apabila mendapati radio di dalamnya. Selepas membina antena yang kasar, mereka berjaya menghidupkannya, hanya untuk mengetahui daripada berita bahawa selepas 66 misi pencarian, kerajaan telah memutuskan untuk tidak mencari mereka lagi. Seluruh kumpulan mengalami kerosakan kerana mereka kehilangan semua harapan, dan 4 orang menyerah dan makan daging manusia. Selepas itu, 3 lelaki memutuskan untuk keluar dan mencari ekor pesawat dengan betul kali ini. Perkara pertama yang mereka temui ialah banyak serpihan dan 5 mayat, termasuk lelaki yang telah disedot keluar dari pesawat semasa musim gugur. Mereka terus bergerak sepantas yang mereka boleh, yang sukar kerana terdapat banyak tergelincir ke bawah semasa mendaki dan angin yang membeku menjadikannya sukar untuk bernafas. Pada waktu malam, mereka berkumpul di sisi gunung dan cuba tidur dengan ribut yang melanda di sekeliling mereka. Mereka bangun dengan salji tetapi masih hidup, namun seorang daripada mereka buta dan 2 lagi sangat lemah, jadi mereka kembali dengan menggelongsor ke bawah di atas serpihan. Selepas pengalaman traumatik seperti itu, lelaki terakhir bersetuju untuk makan daging manusia juga dan tidur dalam tangisan. Pada hari 17, kumpulan itu telah berhadapan dengan ribut selama 5 hari. Mereka tinggal di dalam pesawat dan cuba bercerita untuk mengekalkan mood, tetapi tiba-tiba runtuhan salji turun, menimbus pesawat dan memenuhinya dengan salji. Memandangkan beberapa orang yang berjaya kekal panik, salah seorang daripada mereka pergi keluar, hanya untuk menyedari ribut semakin teruk. Kemudian mereka bermati-matian mula menggali salji untuk membawa keluar semua penumpang yang tertimbus, dan mereka juga kencing di atas salji untuk menjadikannya cair lebih cepat. Selepas banyak kerja, usaha, dan menjerit, mereka berjaya mengeluarkan semua orang kecuali seorang wanita, yang sangat dalam hati sehingga dia mati dengan cepat. Pada ketika itu mereka mendengar bunyi aneh dan mendapati runtuhan salji lain datang, yang menimbus mereka semula dan membunuh beberapa lelaki lagi, termasuk kapten pasukan. Mereka yang terselamat serta-merta membuat beberapa lubang supaya mereka boleh bernafas, tetapi sambil menunggu, mereka hanya boleh berdoa sambil mendengar bunyi yang dihasilkan oleh salji yang turun. Apabila mereka memulihkan tenaga, mereka menggerakkan 8 badan ke sudut. Pada hari ke-18, mereka telah dikebumikan selama 2 hari dan kelaparan semakin menyakitkan. Mereka tiada pilihan selain mula mendapatkan daging daripada mayat itu, tetapi kali ini lebih sukar kerana mereka tidak dapat menyembunyikan kebanyakan mayat dalam salji untuk mengelak daripada melihat wajah mereka. Ini bermakna mereka tahu dengan tepat siapa yang mereka makan. Ini menyebabkan Numa sangat marah sehingga dia mula menggali dan memecahkan tingkap yang akhirnya menyebabkan kaca itu melukai kakinya. Perkara itu tidak menghalangnya, dan dia terus menggali.
Pada hari ke-20, dia akhirnya berjaya membuka lubang di salji yang cukup besar untuk mangsa yang masih hidup keluar. Selepas berehat seketika dan menikmati hakikat bahawa mereka masih hidup, kumpulan itu mula bekerja untuk menggali pesawat. Numa mendapati dia mengalami luka di kaki yang tidak dirasainya kerana kesejukan, tetapi dia tidak mengendahkannya dan terus membantu. Akhirnya hari yang cerah membantu mereka mengeluarkan pesawat dan mereka juga mula mempertimbangkan untuk menghantar beberapa lelaki keluar untuk mencari semula, tetapi mereka masih tidak mempunyai cara untuk bertahan pada malam yang membeku di luar sana. Akhirnya mereka bersetuju untuk menunggu beberapa hari lagi memandangkan musim panas hampir tiba. Pada hari ke-34, pencairan akhirnya bermula. Kedua-dua lelaki yang cedera dari awal sangat sakit, dan pelajar perubatan tahu tiada apa-apa lagi yang boleh mereka lakukan. Hanya dalam beberapa jam, mereka mendapati paru-paru Koko dipenuhi dengan cecair, tetapi tiada jumlah CPR dapat membantunya bernafas dan dia mati tidak lama lagi. Apabila mereka mengeluarkan mayat itu, mereka menemui suratnya dan menyimpannya dengan selamat. Pada hari ke-36, cuaca telah cukup baik untuk Roberto, Nando, Tintin dan Numa pergi mencari baharu dengan memakai lapisan pakaian tambahan untuk bertahan sepanjang malam. Tidak lama kemudian Numa mula berasa pening dan dia jatuh, jadi mereka memeriksa kakinya dan mendapati lukanya dijangkiti. Kumpulan itu berpendapat mereka harus membawanya kembali, tetapi Numa berkata dia cukup kuat untuk kembali bersendirian dan meminta mereka untuk meneruskan. Sebaik sahaja Numa kembali ke lokasi nahas, dia pengsan. Beberapa jam kemudian, dia bangun dan mendapati penumpang lain yang sakit sedang berhalusinasi sebelum meninggal dunia. Keesokan paginya, kumpulan itu mula bekerja untuk mengeluarkan ais dari kokpit juga sekiranya mereka mungkin memerlukannya. Numa ingin membantu tetapi tidak dapat kerana dia terlalu lemah, yang menyebabkan dia berasa tidak berguna dan kecewa. Tidak lama kemudian ketiga-tiga mereka kembali dengan berita besar, mereka telah menemui ekor pesawat. Dengan melakukan beberapa perjalanan singkat dengan yang lain, mereka membawa banyak kod bersih, botol rum, rokok, dan juga coklat. Mereka juga menemui bateri pesawat, jadi mereka cuba menyambungkannya ke kokpit untuk membuat radio berfungsi. Selepas banyak kerja, mereka berjaya membuat sesuatu yang statik, tetapi mereka tidak mendapat sesiapa pun untuk menjawabnya. Hari mula berlalu lagi, dan kumpulan itu teragak-agak untuk keluar kerana menghabiskan satu malam di sana hampir membunuh mereka walaupun dengan kod tambahan. Jangkitan Numa semakin teruk dan merebak ke seluruh badannya. Makanan yang mereka temui di ekor masih tidak mencukupi, jadi mereka perlu mula melucutkan tulang daging. Sekarang ia sudah menjadi rutin dan ia tidak mengganggu mereka lagi. Mengetahui dia tidak mempunyai banyak masa lagi, Numa berhenti makan supaya yang lain dapat makan lebih banyak. Mereka cuba membetulkan radio sekali lagi tetapi wayar menyebabkan litar pintas kecil dan mereka menyerah. Dalam kemarahan mereka menulis mesej di pesawat mengira mangsa yang terselamat. Semasa perjalanan lain ke ekor, kumpulan itu terkejut apabila mendapati beberapa fabrik kalis air yang menutupi paip. Mereka segera membawanya kembali dan mula menyusun beg tidur yang membolehkan mereka bertahan sepanjang malam di luar. Radio yang lebih kecil masih berfungsi dan mereka mendengar berita bahawa walaupun 58 hari telah berlalu sejak nahas itu, tentera udara merancang untuk menghantar pesawat lain untuk mencari mereka. Pertikaian berlaku mengenai cara untuk meneruskan, sesetengah daripada mereka berpendapat mereka harus menunggu pesawat, sementara yang lain menunjukkan bahawa mereka tidak pernah melihat mereka di sini jadi mereka harus pergi mencari bantuan. Kecewa, Roberto mengoyakkan beg tidur. Selepas itu, kumpulan itu memutuskan untuk mengalih perhatian mereka dengan membuat bunyi burung sambil melihat mereka terbang, dan mereka mencari kamera yang mereka gunakan untuk mengambil sekumpulan gambar. Malam itu, Numa memberi mereka kebenaran untuk memakan mayatnya, dan pada waktu pagi mereka mendapati dia sudah mati. Terdapat nota di tangannya yang mengatakan, tiada cinta yang lebih hebat daripada memberikan nyawa seseorang untuk kawan. Diilhamkan oleh kata-kata ini, Roberto, Nando, dan Tintin memutuskan untuk keluar semula. Selepas mendapat beg tidur baharu dan banyak daging, mereka mula mendaki ke barat dengan matlamat menyeberangi gunung untuk sampai ke Chile. Cuaca menjadi sangat berangin pada waktu malam, jadi mereka menggali lubang di salji dan berhimpit di dalam beg tidur, yang membolehkan mereka bertahan sehingga pagi. Apabila mereka akhirnya sampai ke puncak gunung yang agak tinggi, mereka sangat kecewa apabila mendapati masih terdapat banyak batu untuk ditempuhi.
Buat seketika mereka mempertimbangkan untuk berputus asa kerana mereka tidak mempunyai makanan yang mencukupi untuk perjalanan sedemikian, jadi Tintin menawarkan diri untuk kembali. Dengan cara itu makanan akan cukup untuk Roberto dan Nando sahaja. Perjalanan ini sangat panjang dan sukar, tetapi selepas banyak berjalan, mereka berdua akhirnya turun ke lembah, di mana tanahnya lebih berbatu daripada salji. Apabila kasut Nando pecah, Roberto hanya mengikat beberapa kain di sekelilingnya dan mereka terus berjalan. Pada suatu petang selepas makan malam, Roberto akhirnya muntah, tetapi Nando menghiburkannya dan pada waktu pagi mereka bergerak semula. Semua usaha ini membuahkan hasil kerana akhirnya mereka menemui sungai yang airnya tawar dan juga biawak kecil. Pada ketika itu, mereka mendongak dan terkejut, mereka mendapati seorang lelaki menunggang kuda merenung mereka. Dia berada di seberang sungai dan bunyi air tidak membenarkan dia mendengarnya dengan betul, jadi selepas melihat mereka menjerit dan melambaikan tangan, dia membaling kertas dan pensil ke arah mereka. Kedua-duanya menerangkan siapa mereka dan lelaki itu mengambil semula kertas itu untuk membuat beberapa panggilan. Tidak lama kemudian mesej itu sampai ke Perkhidmatan Penyelamat Udara dan misi baharu telah dirancang. Lelaki itu datang kembali untuk Roberto dan Nando dan membawa mereka ke kabinnya, di mana mereka boleh makan makanan yang betul akhirnya. Hanya dalam beberapa jam, kawasan itu dikelilingi oleh wartawan yang tidak teragak-agak untuk bertanya soalan janggal. Apabila perkara ini sampai ke berita, kumpulan di tapak nahas teruja mendengar penyelamatan akan datang tidak lama lagi. Jadi mereka mula mencuci diri untuk kelihatan secantik mungkin dan mengumpulkan barang-barang mereka di dalam beg, termasuk kepingan pesawat sebagai kenang-kenangan. Apabila helikopter akhirnya tiba, mereka membawa Roberto dan Nando bersama mereka supaya mereka boleh bertindak sebagai pemandu. Pada hari 71, kumpulan itu akhirnya diselamatkan, dan mereka menangis dalam kegembiraan sebaik sahaja mereka melihat helikopter. Seseorang merekodkan keseluruhan penyelamatan, termasuk fakta kumpulan itu berkeras untuk membawa beg mereka walaupun tiada ruang untuk mereka. Secara keseluruhan, 16 orang telah terselamat. Sebaik sahaja mereka tiba di bandar, keluarga mereka sudah ada di sana menunggu untuk menyambut mereka kembali. Kemudian mereka dibawa ke hospital, di mana orang ramai sedang menunggu untuk memanggil mereka Wira. Doktor menghalang wartawan keluar dan menjalankan ujian penuh untuk memeriksa kesihatan mereka, terutamanya kerana mereka melihat keadaan rangka badan mereka. Oleh kerana mereka hampir tidak boleh bergerak, mereka membantu satu sama lain untuk mandi, dan kemudian keluarga mereka bertanggungjawab ke atas dandanan mereka. Setiap mangsa yang terselamat diberi katil mereka sendiri, tetapi malam itu mereka masih berhadapan dengan kejutan selepas itu, jadi mereka berkumpul untuk tidur sebagai satu kumpulan.